إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa qauluna, dan bermula perkataan kami, ai fit ta'rifil hamdi, pada mendefinisikan puji pada lurah. Wa qauluna, dan bermula perkataan kami di dalam definisi puji pada bahasa, pada lurah. Mana perkataan kami? Alal jamilil ikhtiyari. Alal jamilil ikhtiyari, di atas, yakni kerana keelokan, kecantikan yang dibahasakan jenis pilihan, ataupun keelokan, kecantikan, kemolekan yang dibahasakan pada usahaan. Hak jenis usaha maksudnya. Jenis usaha. Jenis ikhtiar dia panggil. Jenis usaha, jenis ikhtiar makna jenis pilihan. Ai nak tafsir ala tu. Li ajlil jamilil ikhtiyari. Tu. Jadi tu orang panggil ala li ta'li tu, li ajli. Kerana apa sebut baik? As-sana'u bil kalam. Sebut baik dengan perkataan alal jamilil ikhtiyari, ai li ajlil jamilil ikhtiyari. Kerana keelokan bahasa usaha. Kerana keelokan hak bahasa hak jenis usaha.
Walau kana, dan jikalau adalah al-jamil al-ikhtiyar tadi tu jamilan fi'tiqadil mahmudi biza'mil hamidi, ai bisababi za'mil hamidi. Walaupun keelokan yang bahasa usaha tadi tu jamilan fi'tiqadi, jadi keelokan atau kemolekan pada pegangan orang yang dipuji. Mahmud sini anak orang yang dipuji. Tu. Pegangan orang yang dipuji. Molek, comel tadi tu pada pegangan orang yang dipuji dengan sebab sengka orang yang memuji. Dah. Sekali pun lagu tu. Kalau kira benda tu tak ada comel di orang lain. Dah. Orang lain tu tak ada rasa comel lah. Tapi seka oleh orang yang memuji tu comel. Dah. Maka disebabkan seka orang yang memuji tu comel, orang yang dipuji pun rasa comel. Sekalipun jamil al-ikhtiyar tu hanya pada pegangan orang yang dipuji dengan sebab seka orang yang memuji. Sekalipun lagu tu. Masuk juga dalam jumlah al-jamil al-ikhtiyari. Keelokan hak jenis usaha. Wa illam yakun, ni rayah lagi, tak dirayah dah ni rayah. Wa illam yakun, dan jika sekalipun tidak adalah ia jamil al-ikhtiyari itu jamilan syar'an, jadi molek juga, cantik juga, molek bagus, comel juga, nisbah pada syarak. Pada syarak tak comel. Pada syaraknya orang panggil qabihan. Sekali pun orang panggil pada syarak tu qabih, pun orang panggil puji juga. Kenapa? Karena semata-mata al-jamil ikhtiyari ni tak ada kira orang panggil comel tu comel pada syarak ke, atau comel hanya semata-mata di diri orang yang kena puji dengan sebab seka orang yang memuji, hatta benda tu tidak comel pada syarak sekalipun. Mana? Karena bil amwali, seperti merampahkan segala harta, rapah harta orang. Saya Samsung. Ya jalan fok Samsung. Ya tahu kan? Mu berani tak rapah tu? Kereta orang tu. Ya tahu kawan berani. Dia pergi. Pergi rapah, ambil nak kacik kereta. Mari aku nak kereta ni. Ya rapah pun tak orang berani nak lawan ya. Gue kata kemah demo. Demo memang hebat. Demo memang hebat. Puji tak tu? Puji. Perbuatan comel mana? Comel pada seka orang yang memuji, daripada i'tikad orang yang kena puji. Pada dia tengok kawan hebat tak? Boleh rapah kereta orang, boleh rapah harta orang. Walaupun pada syarak sekalipun perkara tu tidak jadi kepujian. Tidak jadi perkara yang molek, yang comel. Jadi umumlah. Al-jamil al-ikhtiyari ini umum. Tidak bersangkut paut dengan urusan nisbah pada syarak saja, tidak. Maknanya walaupun perkara tu dibila comel pada pegangan orang yang kena puji dengan sebab seka orang yang memuji sekalipun, dikira puji juga. Tu walaupun perkara tu tidak comel pada syarak pun dikira puji juga. Karena bil amwali, seperti merampah segala harta. Itu dah. Habis. Tu. Wa kharaja, dan telah keluarlah biqaidil ikhtiyari, dan telah keluarlah dengan kait ikhtiyari itu al-ittirariyu, oleh al-jamil al-ittirariyu, hak molek, hak bahasa tergagahi. Hak molek, hak comel, hak bahasa dipaksai. Makna ittirar di asalnya digagahi lah, dipaksai. Nak makna sininya aslul khilqah, mana asal kejadian dah. Jadi tidak dikatakan hamdun kalau kita puji itu di atas al-jamil al-ittirari, tidak dikata hamdun. Puji juga, tapi bukan puji dengan makna hamdun, bukan. Itu makna kharaja dah. Sebab itu wa kharaja biqaidil ikhtiyari
al-ittirariyu, dan keluarlah dengan kait al-jamil al-ikhtiyari. Kait dengan ikhtiyari itu keluarnya oleh al-jamil al-ittirari. Al-ittirariyu. Jadi bila as-sana'u bil kalam alal jamil lil-ittirari, alal jamil lil-ittirari, tak dipanggilkan hamdun. Tuh. Pas lagu mana? Tafriq pada kata kharaja. Fa inna sana'a alaihi, maka bahawasanya sebut baik. Fa inna sana'a alaihi, maka bahawasanya sebut baik di atasnya, yakni kerananya alal jamili littirari. Sebut baik kerana kemolekan, keelokan, kecantikan hak bahasa digagahi, bahasa dipaksai, yusamma, dipernamalah ia madhan, dipernamalah ia madhan, akan madah. Madhan. La hamdan, tidak dipernamakan hamdan. Jadi kalau kita puji orang tu, tapi kerana keelokan hak bahasa asli khilqah, bahasa asal kejadian dah, maka hak tu tak dipanggil hamdun, itu dipanggil madhun. Tu perinci gitu semua. Tu. Jadi kalau ada dhabit ni, angka 5 ya dhabitnya gini. Buat dhabit sikit. Lepas tu nak cem mana Ustaz? Gini ya. Ni dhabit dia. Al-jamilul ikhtiyariyu, bermula keelokan hak bahasa usaha, hak jenis usaha ni, ialah makana mutawaqqifan ala sababin. Makana, barang yang adalah ia mutawaqqifan, terhenti, ala sababin, di atas sabab. Jadi kalau orang panggil jamil ikhtiyari, molek hak bahasa, hak jenis usaha, hak jenis usaha, hak jenis pilihan mana usaha, tu puji dia tu maka mutawaqqifan ala sababi, bagai yang terhenti di atas sabab. Ada sabab. Mana contoh? Kal karami, seperti karam, pemurah, dermawan. Kita kata karam ni mana dermawan. Kal karami, seperti dermawan. Fa innahu, maka bahawasanya karam ni, dermawan ni, mutawaqqifun alal infaqi, terhentilah ia di atas infak, sedekah. Labur harta, lebar tangan ni. Jadi kita nak kata Muhammad tu Muhammadun karimun, kita nak kata Muhammad tu seorang yang dermawan. Kita kata Muhammad seorang yang dermawan ni kerana apa? Kerana perbuatan dia tu suka sedekah, suka derma, suka wakah. Rengel orang panggil tangan tu, nak duit kau, orang nak harta kau, orang nak belanja, orang kedai makan. Maka kerana tu kita kata dia dermawan, betul tak? Jadi dermawan tadi tu, kita kata dia dermawan. Dermawan tu ialah perkara yang terhenti di atas usaha, betul tak? Kalau dia tak sedekah, kita nak kata dia dermawan tak? Nak kata dia dermawan? Dermawan sungguh amat. Padahal dah hidup asing. Jadi itu tak kena tu dari ni. Pasti dah orang panggil tu kedermawanan tu terhenti di atas usaha dia tu infak, dia sedekah. Tu contoh dia tu. Tak kira lah Muhammadun salihun, kita nak kata Muhammad seorang yang soleh. Kita nak kata dia soleh, mana apa? Kerana dia semaya, jemaah rajin, pergi masjid rajin baca Quran. Tu. Maka orang panggil usaha dia tu, orang panggil apa? Ma yatawaqqafu ala sababi, barang yang terhenti di atas sabab. Sabab apa yang kita kata dia soleh? Sebab dia pergi masjid, dia jaga jemaah, dia baik, mulut dia baik, cakapan dia baik. Kita kata dia seorang yang soleh. Itu dia panggil apa? Al-jamil al-ikhtiyari. Wal jamilu al-ittirariyu. Dhabit lagi ni. Comel hak bahasa ittirari ni pula. Hak bahasa tergagah ni apa? Definisi dia.
ma khuliqa fil abdi ma khuliqa fil abdi min ghairi ikhtiyarin minhu ay minal abdi kal husni seperti cantik, rupawan, segok, handsome, nah, jelita, iyalah ke tu baik tak? Tu apanya al-jamil al-ittirariyu molek cantik hak bahasa tergagahi ni, hak bahasa di hak jenis dipaksai ni, ma ialah barang khuliqa yang dijadikan, mana diciptakan, dijadikan oleh Allah lah maknanya. Ma khuliqa barang yang dijadikan oleh Allah maknanya fil abdi pada seorang hamba min ghairi ikhtiyarin daripada ketiadaan usahaan minhu daripada hamba. Kal husni seperti molek comel, cantik, rupawan, segok bergaya tu lah. Jelita kau ikut husni tu boleh pergi belakang. Jadi seorang yang handsome, segok, semak, ya usaha. Ya usaha. Tak usaha. Nah, kalau dah muka kita gitu dah asli, tak boleh nak buat apa dah. Betul tak? Kan Yazid. Dah muka Yazid lah. Nah, nak jadi Syahrul Khair lagu mana? Nah, lepas tu lalu interview nak lawan Syahrul Khair masuk jadi pelakon tak boleh. Nak kata warna hidup kepek ini nak lawan Syahrul Khair ke mana? Boleh tak? Tak boleh. Jadi orang panggil kecantikan, kejelitaan. Nah, orang Tina jelita. Nah, dia tak boleh nak buat. Ya hasad dah. Ada pun hak dia pakai makeup ke gapo hak tu, hak dia usaha. Nah. Terah buka makeup gak, pos nyepak muka, pos tapak kaki selalu. Nah, tu orang panggil tak jelita lah aku tahu. Orang nak tahu jelita tak jelita, suruh dia terai begak, terai tahi. Tengok muka comel dak. Kalau terai tahi pun comel tu memang comel sungguh. Nah. Fok mu duk tengok Tina ni tanya dia duduk akan makeup dak. Comel. Tak comel. Buka makeup muka sebenar gak, pos tapak kaki selalu dah. Nah, selalu dah muka tapak kaki selalu. Tu. Hak comel sungguh kereta ni kalau dia teriak tahi pun comel, hak comel sungguh tu. Comel sungguh tu. Tak nak kata apa, memang comel sungguh. Tu. Jadi orang panggil hak tu orang panggil apa? Ittirari. Tak ada wak-wak. Memang aslul khilqah dia panggil. Tengok. Dhabit lagi ni. Fal mamduhu, maka bermula puji-pujian. Fal mamduhu, maka bermula mamduh, puji-pujian itu. Ingkana, jika adalah jamilal wajhi, jika adalah elok bahasa wajah, comel bahasa wajah ni, comel bagi wajah, fa innahu, maka sesungguhnya yumdahu bidzalika, dimadahkan, dipujikan dengan makna madah, madahun, bidzalika, dengan sebab demikian itu, dengan sebab jamilil wajhi tadi. Wala yuhmadu alaihi, tidak dihamdunkan di atasnya. Tidak dipuji dengan mana hamdun kerananya. Faham tak? Tu jadi di Arab ni dia madah dengan madahu ni ya lain dah. Ya puji hak asal kejadian dengan puji hak bahasa usaha ni ia tak sama. Kalau puji hak bahasa usaha dia panggil madhun, hamdun. Kalau puji hak bahasa asal kejadian orang panggil madhun. Gitu. Kita dak puji belaka. Comel awak. Puji. Oi, baik hatilah awak. Puji juga. Betul tak? Puji tu puji. Tak ada jipu ke. Kalau comel awak, jipu. Kalau dermawan lah awak, baru puji gitu lah. Tak kita puji belaka. Tak ada kira. Arak dak. Kalau dermawan lah awak, hamdun. Kalau comel muka awak, nah, jelita lah awak ni, itu madahun, madah. Sebab tu kita puji Nabi tu dia panggil madahun, madaih. Segala puji-puji yang kita puji ke Nabi tu madaih, madahun lah. Mana? Iaitu tidak diusaha tu, asal aja kejadian Nabi gitu dah. Bukan buat-buat dak. Tu lagu tu dah. Bukan buat-buat dak.
Tu Nabi segak sungguh, Nabi baik sungguh. Hak memang asal kejadian okey usaha-usaha dah. Dah. Wala yuhmadu alaihi. Tidak dihamdunkan di atasnya, tidak dipuji dengan mana hamdun di atasnya. Kenapa? Li annal jamala, karena bahawasanya kecantikan wajah itu laisa min sani'ihi, bukan daripada perbuatannya, perbuatan hamba, perbuatan seorang bukan. Nah, bukan hidung ya gi apa, gi bedah ke orang dak. Kalau hak gi bedah ke apa tu, orang tak angin madahun dah. Hak tu ya usaha. Gi buat macam Michael Jackson ya, yang asal orang kulit hitam. Bayar gi buat bedah plastik apa jadi putih sepung, putih melepok. Orang putih pun kejut banyak. Nah, kalau yang nyanyi tu pesel orang tina gila ke dia. Nah, jadi comel dia tu comel asal tak? Dah, ya usaha. Tu tak dipanggil madhun, tu dipanggil hamdun juga kalau kita puji tu. Amal karimu masalan, dobek gini. Amal karimu masalan, adapun dermawan. Contohnya. Masalan ay umastilu laka masalan lah. Fa innahu, maka sesungguhnya yuhmadu ala karamihi, dipuji dengan makna hamdun kerana kedermawanannya. Li'annal karama, kerana bahawasanya kedermawanan itu min sani'ihi, ialah daripada usahaan dia, daripada perbuatan dia. Faham tak? Jadi seorang tu dia bagi duit, dia bagi zakat ke, dia bagi duit ke, dia bagi rumah ke, dia pun dah basa je weh. Orang nak kereta ya kereta, orang nak motor ya motor, nak gapo ya laka. Kita kata awak ni dermawan. Itu dia panggil apa tu? Hamdun. Puji dengan makna yuhmadu ala karamihi. Makna puji dengan makna hamdun, di atas kedermawanannya. Nah, itu gitulah. Jadi kita bahasa Arab ni kaya sungguh. Kita tak ada gitu. Kita puji-puji belaka. Tak ada kata jipu ke. Kalau muka comel awak ni, itu beliau sedang menjipu seseorang gitu. Tak dah. Puji ke, dah. Puji belaka. Habis situ. Intah habis. Tu fa inna sanaa alaihi, maka bahawasanya sebut baik dia kerana al-jamil al-tirari ni yusamma madhan, dipernamakan akan madah, la hamdan, tidak dikatakan hamdan. Bukan hamdun dak, tapi madhun. Takulu, engkau katakan madah tu lu'ata ala husniha. Mungkin nak kata itulah kalau hak betul tak. Madah tu memujilah olehku al-lu'ata, akan intan berlian, akan batu permata. Puji batu permata tadi itu kerana apa? Ala husniha, kerana eloknya, comelnya lu'lu'ah tadi. Ala husniha, husni lu'lu'ati. Nah, kerana eloknya batu permata. Itu lah. Duna hamad tuha. Kalau mu kata hamad tu lu'lu'ataha, tak kena tu. Orang Arab tak kena. Menjopok permata comel. Nah, lepas tu mu kata hamad tu lu'lu'ata ala husniha. Orang Arab dengung. Mana permata tu ya usaha. Ya pergi pakai make up ke mana. We jadi batu permata tu pergi jalan. Nah, masuk kedai make up ke apa. We jadi comel nampak. Gitu lah. Jadi bengok orang Arab lengan gitu dah. Jadi kalau batu permata comel mu puji. Madah tu. Nah, memuji oleh bukan hamad tu dah. Tu. Kenapa? Karena batu permata kecantikan dia tu aslul khilqah. Asal kejadian. Bukan boleh batu permata tu usaha. Berak. Habis. Tapi dia kata sini waqala az-Zamakhsyari, dan telah berkata oleh Syekh Imam Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari ni namanya Mahmud bin Umar bin Muhammad Al-Khwarizmi. Mahmud bin Umar bin Muhammad Al-Khwarizmi Al-Zamakhsyari. Tu Imam Zamakhsyari. Dia kata ni lagi tak tafsir Kasyaf. Dia kata lagi tak tafsir Kasyaf. Jilid pertama, cek dirilah. Tafsir Kasyaf ada, bawah ada, dalam maktabah ada.
Imam Zamakhsyari ni asal Mu'tazilah dia, Qadariyah dia. Tu kemudiannya isteri dia lah yang boleh sebab bagi hidayat dianya kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Kerana Qadariyah ni dia etikad kata kudrat hamba ni ada kekuatan Allah Ta'ala jadi mampu untuk menjadi keperbuatan diri seorang itu sendiri. Lalu bini dia lepas nikah, bini dia kata, abah, tu kita buat projek mana ni tu. Boleh tak? Projek berapa orang? Kita buat 100 orang kata. Boleh? 100 orang buat projek. Projek tahu tak projek apa? Projek laki bini lah. Ambil tak tahu buat warung itu. Dunia apa? Lunyai. Tahu-tahu je lunyai. Biasa dah kah? Tahu lunyai tu. Tu. Tu dah. Jadi bila kena 2-3 orang tak agak. Tak. Bini kata dia kata benak tak 100 orang kan malam ni janji. Nak kata tapi tak agak. Kalau gitu kalau duk ngajar atas sejik atau kalau benda kita nak pasti kita boleh buat, tak betul tu. Lah ni dia nak tapi boleh buat tak? Tak boleh, tak agak dah. Tu laki ya Imam Zamakhsyari kata, salah rupanya aku duk mengajar. Kalau taubat, tarajak masuk ahli sunnah wal jamaah kelik taubat dia daripada fahamnya Qadariyah. Zamakhsyari ni Mu'tazilah, Qadariyah. Tapi dalam bab bahasa, dalam bab ilmu balaghah, tafsir Kasyaf tu dirajak kerana dia ilmu dia a'immatul adab, imam dalam ilmu adab, balaghah, ma'ani, bayan tu. Badai Imam Zamakhsyari ni alih. Apa kata Imam Zamakhsyari? Wa qala Az-Zamakhsyari, dan telah berkata oleh Imam Zamakhsyari, alhamdu wal madhu akhawani. Gitu pula dah. Bermula hamdun dan madhu ni adik-beradik, dua adik-beradik. Apa makna dua adik-beradik? Bimakna annahuma, dengan makna bahawa kedua-duanya al-madha wal madhu alhamda wal madha mutaradifani, ialah taradduf kedua-duanya. Apa taradduf? Iaitu sama pada makna, berlainan pada sebutan saja. Itu hamdun ialah madhun, madhun ialah hamdun. Gitu. Tu sama saja. Jadi kalau kalau di sisi Imam Zamakhsyari, as-sana'u bil lisan, as-sana'u bil kalam, alal tirar, alal jamil lil tirari ka, alal jamil lil ikhtiyari ka, dua-dua boleh panggil hamdun, dua-dua boleh panggil madhun. Kenapa? Mutaradifani, taradduf kedua-duanya. Muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Itu makna mutaraduf. Maknanya muttahidan fil makna, bersatu pada makna. Makna hak dullah. Tapi pada lafaz berlainan pada sebut. Ini sebut madhun, hak tu sebut hamdun. Itu. Habis. Kemudian kata dianya wal ikhtiyariyu, dan bermula ikhtiyariyu. Bermula ikhtiyariyu ni. Jenis usaha jenis pilihan usaha ni, innama hanya sanya huwa ialah qaidun fil mahmudi alaihi, kait pada benda yang dipuji kerananya. Tu la fil mahmudi bihi, bukan kait pada benda hak dipuji mahmud bihi dengan sebab dia.
Mana pula tu? Ya mahmudu alaihi ni orang panggil perkara yang membangkit, yang mendorongkan di atas, sebut baik puji tadi tu. Itu orang panggil mahmudu alaihi. Kalau mahmudun bihi tu orang panggil madlu bagi lafaz, madlu bagi sirah. Benda hak ditunjuk oleh lafaz. Apa? Subutul kiram lil mahmud. Itu orang panggil mahmudun bihi. Benda hak dipuji dengan sebab dia. Kalau mahmudun bih, itu kena madlu bagi lafaz. Tu adapun mahmudun alaih, benda hak dipujikan kerananya, itu orang panggil benda hak membangkit, mendorongkan seorang hamid tadi tu memuji. Gitu dah. Jadi qaid ikhtiyar ni, qaid orang panggil kemolekan, kecantikan hak bahasa usaha, hak jenis usaha ni qaid pada mahmud alaih. Mana hak mendorong ke kepujian tadi tu, hak mendorong yang membangkit ke seorang itu nak memuji tadi tu. Bukan orang panggil madlu bagi lafaz, iaitu mahmudun bih. Ingat tu. Tu. Tapi dia kata faqad yakunu, maka terkadang adalah ia. Faqad yakunu, maka terkadang ni. Faqad yakunu, maka terkadang adalah ia. Ia al-jami lah. Begitu. Faqad yakunu, maka terkadang adalah ia kemolekan tadi tu. Al-mahmudu alaihi ikhtiaran, yang dipujikan di atasnya kerananya, yang membangkitkan seorang tu nak memuji tu ikhtiarian. Tak nak tu. Tak nak semula. Faqad yakunul mahmudu alaihi, gitu selalu Faqad yakunul mahmudu alaihi, maka terkadang adalah yang dipujikan kerananya tu. Yang membangkitkan orang panggil seseorang tu nak memuji tu, terkadangnya ikhtiaran, jadi perkara hak molek, hak bahasa ikhtiari. Gitu. Wal mahmudu bihi, dan benda hak dipujikan dengan dia, dengan sebab dia tu, ni lafaz, madlu bagi lafaz tu. Mana hak subuk pada diri seorang tadi tu, hak sabit pada diri mahmud tadi tu, ittirarian. Tu tengok dah. Contoh mana contoh? Kama iza akramaka Zaidun, seperti mana barang apabila mempermulialah akan dikau oleh Zaid. Zaid buat baik kamu. Zaid buat baik kamu. Nampak dah tu? Orang panggil apa? Mahmudun alaih ikhtiari. Mana? Zaid buat baik kita. Dia belanja makan ke, yang belanja air ke, yuwi-yuwi ke kita ke, ikhtiar tak tu? Ikhtiar tak? Ikhtiar tu. Fakulta, maka mu pun kata Zaidun hasanun. Tu lafaz. Nampak tak? Madlu bagi sirah, madlu bagi lafaz. Tu mahmudun bih. Maka mu kata kena Zaid ni segak sungguh. Tak ada kaitan pun. Zaid ni handsome lah. Nampak tak? Jadi mahmudun bih tu ittirari tu. Tapi mahmudun alaih ikhtiari. Kenapa mu puji? Kerana dia buat baik. Tapi lafaz mu puji bukan buat baik dia. Mana? Semak dia, segak dia, comel dia. Tu dia kata qad yakunu, terkadang. Nampak tak? Pel ni. Tu faqad yakunul mahmudu alaihi ikhtiariyan wal mahmudu bihi ittirariyan, maka terkadang adalah mahmudun alaih ni, yang dipujikan kerananya. Yang ni apa? Ba'is, benda yang membangkit kamu di atas memuji tu, yang menekankan kamu tu supaya memuji tu, ikhtiarian, bahasa usaha. Wal mahmudu bihi, lafaz memuji tadi tu, madlu bagi lafaz, ittirarian, bahasa
bukan usaha bahasa aslul khilqah. Lagu mana contoh? Kama idza akramaka Zaidun. Seperti mana barang apabila mempermulialah akan dikau oleh si Zaid. Jadi Zaid itu baik kamu. Itu panggil ikhtiarian. Jadi ikhtiarian tu apa? Mahmudun alaih. Mana sesuatu yang membangkit kamu tu nak memuji dia. Mana? Akramaka Zaidun. Zaidun mempermuliakan engkau. Maka Zaidun mempermuliakan engkau itulah sebab yang membangkitkan engkau tu nak memuji ke si Zaid. Tapi fakulta, maka engkau kata pada Zaid lah ke mana? Zaidun hasanun. Bermula Zaid ni seorang yang handsome, yang segak, yang comel. Lafaz mu kecek tu madlu bagi lafaz. Benda hak menunjuk oleh sirah lafaz mu cakap tu ialah ittirari apa? Yang ni tentang ketampanan dia. Nah, iaitu subuknya Hasan tadi tu pada diri si Zaid. Tu habis. Maka orang panggil subuk atau sahabat, sengotinya tampan tadi tu pada si Zaid, itu bukan si Zaid usaha. Nah, memang aslul khilqah, asal kejadian dia. Maka sebab tu ya kadang terkadangnya mahmudun bih tu ittirariyan. Tu bayar situ. Faham tak tu? Habis. Kemudian dia kata wa arkanul hamdi khamsatun. Dan bermula rukun bagi puji, dan bermula segala rukun-rukun bagi puji itu khamsatun, ialah 5. Mana pertamanya 5 tu pada hamidun. Hamidun ni maknanya orang yang memuji. Tu. Al-musni alladhi yatahaqqaqu minhu alhamdu. Begitu. Itu makna hamidun. Mana orang yang memuji, al-musni, mana orang yang memuji, alladhi yatahaqqaqu minhu alhamdu. Yang tercerak, yang teryakinlah, yang tercerak dan teryakinlah keluar daripada diri dia oleh hamdun, oleh puji tadi tu. Itu dia panggil hamidun. Satu. Yang keduanya wa mahmudun, orang yang kena puji. Mahmud ni orang yang kena puji. Tu. Siapa Mahmud? Huwal fa'ilul mukhtaru, orang yang berbuat, yang berusaha, mana gitu. Yang memilih, yang berusaha, alladzi sadara anhu ma yuhmadu alaihi. Yang keluar daripada diri dia barang yang dipujikan kerananya. Itu Mahmud. Jadi Mahmud ni apa? Huwal fa'ilul mukhtaru alladzi sadara anhu ma yuhmadu alaihi. Begitu. Mahmud ni orang yang kena puji. Orang yang kena puji itu ialah orang yang berbuat, yang berusaha, yang hasil daripada diri dia barang yang dipujikan kerananya. Itu. Tu. Macam tadi Zaid tadilah. Zaid itu dia berusaha mempermuliakan kamu. Zaid itu usaha nak memuliakan kamu. Macam pasal apa pula? Jadi Zaid itu fa'ilul mukhtar, sang sang pembuat, seorang yang berusaha, seorang yang memilih, yang berusaha, yang terkeluarlah daripada diri dia tu bagai yang dipujikan kerananya. Apa? Itu kebaikan tadi tu. Sabiknya orang panggil kebaikan, kedermawanan, keelokan, kecantikan pada diri seorang yang bernama Mahmud, seorang yang bernama Zaid tadi, yang dipanggil Mahmud, orang yang kena puji. Itu dah, itu dua. Wa mahmudun bihi, yang ketiganya ialah mahmudun bihi. Apa mahmudun bihi? Dhabit dia huwa madlulus sighati, ialah benda hak ditunjuk oleh lafaz. Benda hak ditunjuk oleh sirah, oleh lafaz. Tu. Apa? Contohnya kita kata Zaidun karimun. Itu, tu lafaz dia. Benda hak ditunjuk oleh lafaz tu apa? Subutul kiram lil mahmud. Sabit tetap sengotinya kedermawanan itu bagi orang yang dipuji. Allazi huwa madlulu qaw, allazi huwa madlulu qaulika Zaidun karimun. Yang ia
Apa? Sabitnya kedermawanan bagi Mahmud tadi tu ialah benda yang ditunjuk bagi perkataan kau Zaidun karimun. Gitu. Tahu tak? Tu. Jadi bila kita kata Zaid ni dermawan. Zaid ni dermawan ni. Nah, benda hak ditunjuk oleh perkataan kita Zaid ialah seorang yang dermawan, bermaknanya sabit kedermawanan tu pada diri si Zaid. Tu dia panggil apa? Mahmudun bih. Apa? Madlu bagi sirah. Benda hak ditunjuk oleh lafaz. Apa benda hak ditunjuk oleh lafaz? Bermula Zaid ialah seorang yang dermawan, iaitu sabitnya kedermawanan tu kepada diri Zaid. Tak? Itu. Dah tak topik tu? Dah. Habis. Wa mahmudun alaihi, dan mahmudun alaih. Apa mahmudun alaih? Benda hak dipuji kerananya huwa makana ba'isan ala sana'i. Makana barang yang adalah ia ba'isan, menjadi satu dorongan ala sana'i, di atas menyebut baik. Bi an yakuna sana'u, sedengar bahawa adalah sebut baik tadi tu fi muqabalatihi wa li ajlihi, pada membetulinya dan kerananya. Itu. Tu orang panggil mahmudun alaihi. Mana senang-senang kak? Perkara yang mendorong ke kamu tu nak puji dia. Itu mahmudun alaihi. Apa? Buat baik Zaid tadi. Tu oleh kerana si Zaid tu buat baik, maka dorongan yang menekan ke kamu tu memuji dia tu orang panggil mahmudun alaihi. Bes itu. Kemudian wasiratun, yang kelimanya ialah sirah. Gapo sirah? Wahia, dan ia sirah ni al-amru dalu ala ta'zimi, perkara yang menunjuk di atas membesarkan. Itu dipanggil sirah. Perkara yang menunjuk di atas membesarkan, itu dipanggil sirah. Lafaz tu lah, lafaz. Senang-senang lafaz lah, orang panggil sirah. Habis. Kemudian dia kata summa lam, kemudian ketahui olehmu annal mahmuda bihi wal mahmuda alaihi. Ni masalah mahmudun bih, mahmudun alaih ni. Nah, dia kata ketahui olehmu bahawasanya annal mahmuda bihi wal mahmuda alaihi, bahawasanya madlu bagi lafaz dengan benda hak dipuji, benda yang membangkitkan mung puji seorang tadi tu, qad yattahidani, terkadangnya bersatu kedua-duanya, zatan nisbah pada diri perkara, wa yakhtalifani, dan terkadangnya bersalah-salahan kedua-duanya, iktibaron, nisbah tilik, nisbah wak kira, nisbah tilik. Tu dah. Tengok. Mana contoh dia kata? Payah nak faham tu. Contoh ni jadi kita mudah faham. Kama idza akramaka Zaidun, seperti mana barang apabila mempermulialah akan dikau oleh si Zaid. Zaid buat baik kepadamu. Zaid buat baik ke mung. Nampak tak? Zaid buat baik ke mung. Jadi Zaid buat baik kamu tu mahmudun alaih. Sesuatu yang membangkitkan dirimu tu untuk puji Zaid. Fakulta, maka mu pun kata lagu mana ke Zaid? Zaidun karimun, bermula Zaid ni dermawan sungguh. Nampak tak? Nampak tak? Jadi yattahidan tak? Fiza. Yattahidan. Bersatu tu. Bersatu, sama. Mana? Yakni benda yang membangkitkan mu puji Zaid tadi tu apa? Zaid buat baik. Zaid buat Zaid bersikap dermawan pada kamu. Zaid belanja mu makan, contoh. Kemudian mu kata Zaid dermawan. Kena tak? Sama tak? Sama tak? Yattahidani zatan. Nampak tak? Itu contoh dia.
bersatu pada zat. Terkadangnya bersatu pada diri perkara. Mana? Yakni lafaz Zaidun Karimun tu orang panggil Mahmudun bih. Mana? Madlul bagi sirah. Mana benda hak ditunjuk oleh lafaz apa? Yakni subutul kiram lil mahmud li Zaid tadi tu. Sabitnya kedermawanan pada diri si Zaid. Dia yang mendorong kemung tu nak puji Zaid pun ialah sifat kedermawanan Zaid. Zaid belanja memakai. Itu contoh. Jadi Mahmudun alaih Mahmudun bih tikaninya yattahidani zatan. Nampak tak? Tu contoh bagi yattahidani. Fa innal karama, maka bahawasanya kedermawanan itu min haitsu kaunuhu, daripada sekira-kira keadaan kedermawanan itu ba'isan, menjadi pendorong, menjadi pembangkit alal hamdi, di atas memuji, yuqalu lahu mahmudun alaihi, dikatakan baginya, bagi karam tu sebagai mahmudun alaih. Perkara yang membangkitkan diri kamu nak puji si Zaid tadi, mahmudun alaih. Wa min haitsu, atau pada kata min haitsu kaunuhu ba'isan, ai fa innal karama, maka bahawasanya kedermawanan itu min haitsu kaunuhu, daripada sekira-kira keadaan kedermawanan itu madlulas sirati, benda hak ditunjuk bagi lafaz, benda hak ditunjuk bagi lafaz apa? Yani subutul karam lil mahmud li Zaid tadi tu. Sabitnya kedermawanan tu pada diri si Zaid. Yuqalu lahu, dikatakan bagi karam tu juga mahmudun bihi. Baik tak? Tu yattahidan fil yattahidani fi zat. Pada diri perkara tu sama. Benda hak membangkit kamu nak puji si Zaid pun kedermawanan dia. Dan lafaz yang memuji pada dia pun, benda hak ditunjuk oleh lafaz memuji pada Zaid pun ialah sabitnya kedermawanan pada diri Zaid. Tu orang panggil apa? Qad yattahidani fi zati, atau qad yattahidani zatan. Itu terkadangnya bersatu kedua-duanya, mahmudun bih, mahmudun alaih, nisbah pada zat diri perkara. Habis itu. Wa qad yakhtalifani zatan wa tibaron, dan terkadangnya apa? Yakni mahmudun bih, mahmudun alaih ni madlu bagi sirah, madlu bagi lafaz, dan benda hak membangkitkan dirimu nak puji seorang ni, terkadangnya yakhtalifani, bersalah-salah kedua-duanya, nisbah zat dan i'tibar, nisbah tilik. Mana contoh? Kama, seperti mana barang, idza akramaka Zaidun, apabila mempermulia. Mempermulia ni maknanya memperbuat baik, membelanja ke, ikutlah, memayung ke akan dikau oleh Zaid. Payung. Kedai kopi ya payung. Ya payung kan? Ya belanja lagi. Nasi khabus buku kan dah. Itu akramaka Zaidun. Zaidun mempermulia ke akan dikau. Mana Zaidun buat baik kamu. Fakulta, maka engkau kata ke Zaid lah kan? Zaidun alimu. Kata ni. Hai, Zaid ni alim sungguh. Tak ada kaitan apa. Nampak tak? Jadi mahmudun alaih itu ialah karam. Betul tak? Benda yang menekan atau yang mendorong, yang membangkitkan dirimu tu nak puji si Zaid itu ialah kedermawanan Zaid. Tapi madlu bagi sirah, benda hak ditunjuk oleh lafaz mu puji Zaid tadi tu ialah subutul ilmu li Zaid, sabitnya sifat pengetahuan pada diri Zaid. Mana Zaid ni seorang yang alim, mana dia tahu kalau bakhil ni Tuhan marah. Al bakhilu aduullah. Tu ni orang kedekut ni ialah musuh Tuhan, walau kana alima, sekalipun dia orang alim. Wasakhiyu habibullah, dan orang yang dermawan ni ialah kekasih Allah, walau kana jahilah, sekalipun dia orang jahil. Jadi tu kata Zaidun alimu, Zaid alim Allah. Padahal alim pun dia bukan duk mengajar kitab itu, bukan duk mengajar tak ada duk mengajar apa. Tu orang panggil apa? Mahmudun alaih wa mahmudun bih,
yakhtalifan zatan wa tibarat. Itu dah. Habis. Fa innal mahmuda alaihi, maka bahawasanya sesuatu yang membangkitkan kamu memuji si Zaid tadi tu, huwal karamu, ialah kedermawanan dia. Wal mahmudu bihi, dan madlo bagi lafaz. Apa? Benda hak ditunjuk oleh lafaz puji kamu pada di Zaid tu, huwal ilmu, iaitu subut sabitnya, subutul ilm. Sabitnya ilmu pada diri si Zaid. Sama tak? Tak sama. Yakhtalifani dua-dua. Habis situ. Kemudian katanya Syekh Ibrahim Baijuri, fa in qulta, maka jika engkau kata at-taqyidu bermula taqyid bil ikhtiyari yukhrijul hamda ala zatihi ta'ala wa sifatihi, fa zahiruhu annahu la yusamma hamdan wal tazamahu ba'duhum faqala yusamma madahan. Qultu ujiba an dzalika bi anna al murada wallahu a'lam. Di situlah alhamdulillah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasani, dan yang kedua, ai minal wajhaini, daripada dua wajah. Tomok kemarin tu dia kata ada dua wajah. Pertama, wajah yang pertamanya ialah tomok yang dipuji. Mana? Tomok dengan mana? Harap, rojak, lobo tomok kepada keampunan Allah Ta'ala. Sebagaimana hak dari dalil hari dalam Quran itulah, wallazi atma'u an yaghfira li wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Nah, Allah lah Tuhan yang mentomoklah aku bahawa mengampunlah ya Allah bagiku akan segala kesalahanku pada hari akhirat. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khotoyana, sesungguhnya mentomoklah oleh kami bahawa mengampunlah akan kami oleh Tuhan kami akan segala kejahatan kesalahan kami. Jadi tomok tu dipuji oleh syarak. Tomok dengan makna harap pada keampunan Allah Ta'ala. Tomok ke tu? Kemudian yang keduanya ialah tama'un mazmumun, tomok yang dicela oleh syarak. Qala an-nabiyyu, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, iyyakum ay ba'id nafsak, jauhilah akan diri engkau. Maknanya iyyakum, takutilah oleh kamu, jauhilah oleh kamu. Ba'id nafsak, iyyakum ay ba'id nafsak, jauhi oleh kamu daripada apa? Daripada at-tama'a. Iyyakum wat-tama'a. Tuh, jauhilah diri kamu, takutilah oleh kamu akan tomok. Sebab apa? Fa innahu falita'li, fa innahu, kerana sesungguhnya. Tomok sini dengan mana? In bi'athil hawa, in bi'athi hawan nafsi ila ma fi aidin nasi. Begitu. Tu definisi dia begitu. Tomok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iyyakum ay ba'id nafsak, iyyakum wat tama'a. Mana ay ba'id nafsak anit tama'i. Nah, jauhilah akan diri kamu daripada tomok. Ini tomok dengan mana apa? In bi'ath. Rasa nak, rasa membangkit hawa nafsi,
hawa nafsu kamu, keinginan nafsu kamu, ila ma fi aidin nasi, apa barang yang di dalam tangan manusia. Faham tak meh? Nah, gapo adalah tangan manusia rasa munak. Nah, tengok ia tu ada motor, mu nak motor. Tengok orang tu ada kereta, mu nak kereta ya. Bukan nak kereta orang lain, nak kereta ya. Ha itu. Faham tak? Tu tengok abang ada motor, ya hari-hari duk pinjam motor abang, nak motor, ya nak. Ya nak bagi orang. Faham tak? Nak bagi orang. Tengok orang ada Milo, ya nak Milo. Tengok orang ada gatu, ya nak tu, ya nak bagi orang. Kalau dia tengok abang ada motor, pahyasan nak motor, gak ya usaha, ya kerja, cari duit, beli motor abang, tu tak apa. Tak ada duk ganggu orang. Ni dak dia tengok motor abang, nak motor abang. Nah, mai sini kamu tahu saya ada tu. Hari tomok tu panggil. Apa? In bi'atsu hawa nafsi ila ma fi aidin nasi. Ha itu. Membangkit hawa nafsu, keinginan nafsu seorang itu kepada barang yang ada di dalam tangan manusia. Ma fi aidin nas, benda ada dalam milik manusia. Nak jelah orang. Tu mudah. Orang kata panggil. Pero lapar orang. Tu dengan beci orang tu. Itu tomok. Nabi kata jangan musifat lagu tu jangan. Jangan duk lapar jelah orang jangan. Kenapa? Fa innahu faqrun hadirun. Kerana sesungguhnya tomok dengan mana ni? Jelah orang ni. Nak bagi orang ni. Itu mana tomok ni? Faqrun ialah kefakiran, hadirun yang segera. Tu. Kefakiran yang segera tu apa panggil? Kefakiran yang selalu dah. Hadirun makna segera. Batu dari syair kata wal hurru abdu in tama'a wal abdu hurrun in qana'a. Ingat syair tu semua. Wal hurru abdun in tama'a, orang yang merdeka tu sebenarnya hamba abdi kalau dia bersifat dengan jelah orang. Faham tak? Tomok orang. Wal abdu hurrun, dan hamba abdi itu sebenarnya orang yang merdeka in qana'ah, jika dia bersifat dengan qana'ah. Kalau dia bersifat dengan qana'ah, apa? Memada. Cukup gapo hak tahu ke dia. Hak tahu ke dia, hak dia. Nah, ada pun hak orang lain dia tak tomok. Dia tak teliu bagi orang lain. Dia tak teliu pitih orang lain. Tu. Maka dia wala hamba abdi, dia sebenarnya orang merdeka. Sebab apa? Dia merdeka daripada tawanan nafsu nak kepada bagai orang lain. Ada pun orang merdeka kalau nak kepada orang lain, jelah orang panggil hamba sahaya. Sedap tu syair tu dah. Al hurru abdun in tama'a wal abdu hurrun in qana'a. Mudah nak ingat. Nah. Tu sama tu. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Jauhi oleh kamu daripada tamak, kerana sungguh tamak jelah bagi orang ni. Lahak orang ialah kefakiran yang segera. Dah. Tu. Dia kata syarah wa tama'u fi ma fi aidin nasi in qata'a anillahi. Tamak pada barang yang ada dalam tangan manusia tu terputus daripada Allah. Wa man in qata'a anillahi, maka barang siapa yang terputus daripada Allah, fahuwa makhzulun khaibun fa innahu 'abdun batnuhu wa farjuhu wa syahwatuhu. Ataupun fa innahu 'abdun batnihi wa farjihi wa syahwatihi. Maka orang yang putus daripada Allah Taala ni ialah orang makhzulul khaib. Mana orang yang makhzul ni apa makhzul? Orang yang dipersia-siakan, orang yang ditinggalkan, itu makhzulul khaib. Mana orang yang dilempar dan dipersia-siakan. Lepas tu fa innahu 'abdun batnihi, maka sesungguhnya seorang yang tamak tu ialah hamba bagi perutnya, wa farjihi wa syahwatihi, bagi kemaluannya dan bagi nafsu keinginan dia. Maka sebab tu dikatakan orang yang tamak tu wala merdeka dia hamba. Dah.
orang yang hamba, tapi kalau dia qana', dia bersifat dengan qana'ah, dia seorang yang memada dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, tak jela bagi orang, tak lahak benda yang ada dalam tangan orang, maka dia orang yang merdeka daripada menjadi nafsu hamba, bagi nafsu dia, perut dia, keinginan dia, kemaluan dia. Dah habis itu. Habis. Waqila, dan dikatakan ay waqala ba'dul ulama. Kata setengahnya perkataan ini perkataan Hasanul Basri. Waqila ay waqala ba'dul ulama, ay wa fi riwayatin qala al-Hasanul Basri, qalahu al-Hasanul Basri. Berkata akan dia oleh Hasanul Basri. Apa kata dia? Halakuddini wa fasaduhu ay wa fasaduddin at-tama'u. Bermula kecelakaan bagi agama dan kebinasaan nyonya agama khabar. At-tama'u ialah bersifat dengan tamak, jela bagi orang, nak hak orang. Tamak tu bermula orang panggil kebinasaan dan kecelakaan agama di seseorang tu. Kalau sebab tu jangan kita membinasakan agama kita dengan jela bagi orang, lahak bagi orang. Wa milakuhu, dan bermula kepalanya kepala agama. Milakuhu ni maknanya ma yaqumu bihi ad-dinu. Itu. Tu makna milakuhu. Kepalanya apa? Barang yang menegakkan, barang yang berdirilah dengan dia oleh agama. Itu maknanya milakuhu. Dan bermula kepalanya, apa kepalanya kepala agama ni? Iaitu ma yaqumu bihi ad-dinu. Barang yang berdirilah dengan dia barang oleh agama. Agama ni tertegak dengan apa? Al-wara'u, ialah wara'. Tu wa milakuhu, dan bermula kepalanya kepala agama, yakni perkara yang menegaklah dengan dia oleh agama, ialah al-wara'u, bersifat dengan wara'. Itu tidak duk bedah habis, tak kira halal haram. Kemudian kata dia, qala syaikhuna, telah berkata oleh guru kami Abu Bakar Al-Wiraqi, rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia syekhina tu oleh Allah Ta'ala. Apa dia kata tu? Maqalul qaul at-tama'ul mazmumu syai'ani wallahu a'lam. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, usta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.